Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazir Kaha, ini Agenda Awani. Pada malam ini kita akan terus membincangkan bagaimana keputusan yang sudah pun dibacakan oleh Hakim pada pagi tadi, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan juga penggubahan wang haram membabitkan dana bernilai 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. Dan ini sebahagian daripada pertuduhan-pertuduhan yang sedang dilalui oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang lain sedang dibicarakan juga, iaitu berkaitan dengan pertuduhan salah guna kuasa, iaitu dana 1 MDB bernilai 2.28 bilion ringgit dan juga meminda laporan audit 1MDB dan penggubahan wang haram sebanyak 27 juta ringgit milik SRC. Jadi 7 pertuduhan sudah pun dijatuhkan hukuman dan didapati bersalah. Kita akan melihat selain daripada impak dari sudut legaliti dan juga dari sudut undang-undang, tetapi pada malam ini saya hanya akan memfokuskan impak keputusan yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak ini kepada karier politik beliau dan juga lanskap politik negara. Kerana kita tidak boleh nafikan, ini figura nasional, bekas Perdana Menteri dan juga bekas sebuah Presiden Pertubuhan Melayu terbesar di negara kita, iaitu UMNO. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini, Saudara Isamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center. Mungkin sebagai permulaan, adakah ini satu perjalanan yang dilihat secara dekat oleh seluruh masyarakat, apatah lagi sebagai penganalisis politik, tetapi ia bukan hanya semalaman berlaku. Hisham, kalau kita boleh imbas sedikit, kes 1MDB ditimbulkan oleh pembangkang ketika Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri sejak beberapa tahun lalu. Jadi perubahan puncuk pimpinan negara pada Pilihan Raya Umum ke-14 lalu memungkinkan tindakan di atas apa yang berlaku dalam isu SRC pada pagi ini dan juga isu 1MDB dapat dilaksanakan. Jadi mungkin kita boleh imbas sedikit tentang itu. Terima kasih kepada Tuan Haji dan juga Agenda Awani. Pertama sekali, kalau kita mengimbau keputusan ataupun bagaimana isu ini berlaku, sebenarnya bermula apabila pembangkang ketika itu Pakatan Harapan meletakkan agenda dan juga menjadikan isu ini sebagai isu yang utama. Mereka menyerang Kerajaan Barisan Nasional dan juga yang dahulunya dipimpin oleh Datuk Seri Najib Razak. Dan selain daripada itu, dimasukkan di dalam manifesto sebagai agenda utama, iaitu perkara 13 dalam manifesto Pakatan Harapan, iaitu menyelesaikan soal penyelewengan 1MDB dan juga Felda dan sebagainya. Saya yakin bahawa sekiranya tidak berlaku perubahan kerajaan, isu ini tidak akan berlaku sehingga ke tahap ini. Tetapi oleh kerana hakikatnya berlaku ialah jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional dan kemudiannya beralih kepada Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan seperti mana yang termaktub dalam manifesto mereka, maka mereka memberikan laluan untuk kes ini dibicarakan. Jadi dalam aspek judiciary ataupun kehakiman ini, kita melihat bahawa ruang yang dibuka oleh Pakatan Harapan ini memungkinkan pertuduhan dan juga perbicaraan ini berlaku. Dan saya rasa inilah yang berlaku seperti mana yang kita melihat senario ini, dan pada hari ini ternyata bahawa dijatuhkan perbicaraan tamat dan juga dijatuhkan hukuman. Kalau kita imbas juga dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Hisham, perjalanan karier politik Datuk Seri Najib Tun Razak dan murudumnya sokongan kepada beliau, kemuncaknya dengan kejatuhan pada Pilihan Raya Umum ke-14 adalah dengan kes ini. Sebahagiannya. Selain daripada isu-isu politik dalaman UMNO dan juga isu politik nasional ketika itu. Cuba kita lihat, ini merupakan satu perjalanan kes yang panjang. Kalau tidak berlaku pertukaran kerajaan, bagaimana mungkin kita lihat ini akan ada penghakiman dan juga perbicaraan. Tetapi dari sudut pribadi Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga menjadikan ia sebagai satu vehikel politik, isu 1MDB oleh pihak pembangkang dan sebagainya, kenapa ini penting untuk kita jadikan sebagai rekod kepada politik negara? Dalam isu yang kita anggap sebesar ini dan juga boleh dijadikan sebagai impak besar kepada landscape politik dan juga modal politik pembangkang ketika itu semasa kempen, fasa kempen, dan isu yang sebesar 1MDB, SRC dan sebagainya itu, kemudian datangnya Tun Dr. Mahathir mengolah dalam isu yang complicated
dalam bahasa yang mudah untuk difahami oleh pengundi, berjaya mengubah persepsi dan juga pengundi itu dan memberikan keyakinan kepada perubahan kerajaan. Yang keduanya ialah selepas kepada siri itu dan kemudian Datuk Seri Najib berada di posisi pembangkang dan beliau bertindak untuk memulihkan imej. Ruang itu juga tidak ada halangan, iaitu mana seperti mana yang kita tahu bahawa beliau menggerakkan kempen untuk malu apa bosku secara sistematik, terancang dan sebagainya. Dan ruangan itu juga bagi kami sebagai penyelidik politik melihat bahawa kempen itu ada impaknya. Maksudnya ketika dalam seri-seri pilihan raya, seperti mana Datuk Seri Najib turun ke bawah dan hari ini laungan bosku-bosku itu adalah satu laungan yang diungkapkan oleh penyokong beliau. Jadi apa yang kita boleh melihat bahawa milestone itu panjang dan masing-masing ada ruang untuk mereka mengendalikan sama ada memulihkan imej dan juga perbicaraan ini berlaku. Nampaknya masyarakat di luar sana, di khalayak pengundi Melayu dan Islam, ada impak, ada kesan. Kita lihat senarai pilihan raya kecil di kawasan-kawasan majoriti Melayu, impak kehadiran Datuk Seri Najib sebagai tukang kempen, tukang bicara calon Barisan Nasional dan UMNO nampaknya memberi sedikit impak. Walaupun kita lihat ada gangguan-gangguan mungkin tidak patut beliau hadir, itu sebahagian daripada penyokong Barisan Nasional ataupun jentera pimpinan Barisan Nasional, tetapi nampaknya beliau menggunakan naratif itu. Adakah ini akan berterusan selepas penghakiman jatuhnya hukum 7 pertuduhan ini kepada karier politik Datuk Seri Najib Tun Razak dan impak kepada wajah BN dan juga muafakat nasional? Saya menjangkakan senario ini akan berterusan dan mengukuhkan lagi momentum kempen untuk membela Datuk Seri Najib dan juga bagaimana untuk meraih simpati kepada pengundi, terutamanya menjelang pilihan raya kecil Selim nanti. Sebab apa saya mengatakan begitu? Kerana kita melihat bahawa dengan pada peringkat awal ketika kami memerhati ketika jatuhnya kerajaan, sebahagian pimpinan UMNO juga terbelah pada dua, sama ada membela Datuk Seri Najib ataupun terus memberikan laluan bahawa ya memang kekalahan BN ini yang bertanggungjawab ialah Datuk Seri Najib dengan isu 1MBB dan sebagainya. Antaranya yang dahulunya bekas Ketua Pemuda juga, Khairi Jamaluddin juga menyifatkan bahawa perlu bertanggungjawab terhadap kekalahan Barisan Nasional. Apa yang saya nak sifatkan di sini ialah sebahagiannya ketika itu berlaku skeptikal bagaimana Datuk Seri Najib boleh memulihkan imejnya. Tapi ruang itu berlaku dan panjang masanya itu dan kempen yang digerakkan oleh Datuk Seri Najib melalui Malu Apa Bosku dan juga sindiran di Facebook dan Twitternya itu mendapat momentum yang diterima oleh pengundi, sasarannya sama ada kelompok Melayu ataupun sebagainya. Tetapi rentas keseluruhan isu ini bagi saya ini memihak juga kepada beliau untuk beliau meneruskan perjuangan yang mana dikatakan ini adalah fitnah politik kepada beliau. Perbicaraan politik. Dan ini adalah sebenarnya merupakan dendam politik pada beliau. Jadi bagi saya ini tidak terhenti di sini dan kami melihat bahawa ini juga adalah menjadi satu titik tolak. Tarikh pada hari ini adalah titik tolak perubahan landscape politik juga, bagaimana masing-masing untuk mengukuhkan pengukuhan masing-masing. Tetapi itu berlaku ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Tun Mahathir sebagai orang yang nombor satu melihat isu kleptokrasi ini sebagai satu perkara besar dan perlu diadakan pengadilan dan juga penghakiman. Dan sekarang di bawah Perikatan Nasional, UMNO Barisan Nasional sebahagian daripada perikatan ini dan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang diberi sokongan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagaimana kita membaca? Ini juga menarik sebab dan penghakiman berlaku ketika Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya melihat suara-suara mula menyalahkan apa untungnya UMNO menyertai Perikatan Nasional ini, yang mana ikon ataupun tokoh UMNO dihukum. Jadi pada hemat saya melihat kepada ini juga memberikan tekanan kepada Perikatan Nasional kerana ada 6 tokoh selain daripada Datuk Seri Najib, yang mana daripada kita tahu bahawa perbicaraan yang melibatkan juga Bagan Datuk, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, perbicaraan yang melibatkan Tengku Adnan, Tengku Mansur Putrajaya, melibatkan juga Pontian, masalah melibatkan Aziz Rahim di Baling dan juga melibatkan Kidamatangan Bung Mohtar Radin. Jadi 6 tokoh ini juga sekiranya berlaku bahawa
UMNO seolah-olah tidak mendapat untung dan juga apa untungnya UMNO di dalam Perikatan Nasional, dan mereka ini memberikan signal untuk menarik sokongan. Sama ada keputusan itu peribadi ataupun keputusan di atas stand UMNO, maka sudah tentu dengan 113 majoriti di Parlimen sekarang ini, kerajaan Perikatan Nasional ini berada di tahap yang cukup bahaya dan juga kritikal. Jadi saya menganggap bahawa ini juga melihat bagaimana penerimaan dan juga kenyataan UMNO. Saya tidak lagi meneliti. Saya hanya tadi melihat PAS menyatakan mereka menghormati keputusan mahkamah. Tetapi seperti mana yang saya ingin singgung ialah kenyataan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman di Kedah ketika forum bersama dengan wanita UMNO Kedah pada Sabtu lepas memberikan isyarat yang jelas bahawa Muafakat Nasional tidak ada kesungguhan. Perikatan Nasional juga apa untungnya UMNO. Jadi dengan keadaan kes Datuk Seri Najib ini juga, keadaan bagi Datuk Seri Tajuddin bahawa mereka perlu tegas. Dan juga unjuran mereka bahawa sokongan orang Melayu sudah mengukuh kepada UMNO. Dan UMNO sekiranya masuk dalam pilihan raya PRU ke-15 nanti, mereka mungkin akan menjadi parti yang dominan. Ini pada persepsi dan juga unjuran yang dilakukan oleh UMNO. Apa yang masyarakat dan juga penyokong BN dan UMNO ingin lihat dan juga dengar adalah kenyataan pertama yang akan diberikan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO berkaitan dengan penghakiman hari ini kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Apa yang akan dijangkakan oleh Ilham Center dan juga Somuddin? Saya melihat bahawa mungkin UMNO perlu mungkin kenyataan yang keluar daripada Datuk Seri Zahid selaku Presiden UMNO seperti mana PAS menghormati keputusan mahkamah dan sebagainya. Tetapi apa yang kita ingin lihat ialah sebenarnya kenyataan di dalam Majlis Tertinggi UMNO. Itu yang kita ingin lihat, bagaimana reaksi sebenar UMNO terhadap isu ini. Yang mana seperti mana yang saya maklumkan tadi, bukan seorang saja yang dibicarakan. Ada 6 lagi tokoh yang terlibat di dalam kes yang dikatakan fitnah politik ataupun pembunuhan politik dendam ini. Jadi mana mungkin dalam keadaan mereka tidak mendapat untung dan juga menghadapi saat-saat yang dikatakan akan diadakan pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum secara mengejut ini, sudah tentu ianya menekan Datuk Seri Zahid dan juga kepimpinan UMNO untuk membuat keputusan penting berhubung dengan kes yang dijatuhkan hukuman kepada Datuk Seri Najib sekarang. Apa yang boleh kita jangkakan dalam masa terdekat melihat daripada penghakiman kepada pertuduhan Datuk Seri Najib? Meneliti budaya politik UMNO ialah sebenarnya dia mengikut warlord ataupun mengikut ketua yang menaungi sesuatu kawasan ataupun bahagian parlimen ataupun bahagian UMNO bahagian. Maka pada kami melihat bahawa apa yang segmentasi pertemuan dalaman UMNO sebenarnya terpecah kepada beberapa kumpulan. Saya menyangkakan isu ini akan merekah kerana ia akan melibatkan kepentingan warlord berkenaan dan bagaimana mereka membela hak ahli ataupun di bawah kumpulan naungan mereka masing-masing. Sebagai contoh, unjuran untuk Perikatan Nasional ini untuk pembahagian kursi dalam pertandingan yang sedang rancak sekarang ini yang dikatakan mungkin berlaku untuk perundingan kursi. Bagaimana mungkin untuk menghadapi pilihan raya tidak selesai untuk pembahagian kursi di negeri-negeri dan juga di 222 kursi parlimen. Baik, kita mengambil contoh yang berlaku di Terengganu. Apabila PAS mengatakan bahawa mereka ingin bertanding 6 parlimen daripada 8. Maksudnya berbaki 2 saja kepada UMNO dan tidak balas Datuk Ahmad Said. Tidak gembira dengan keputusan itu. Dan isu yang berlaku di Kedah juga. Sebenarnya kenyataan yang diungkapkan oleh Datuk Seri Tajuddin ketika bersama dengan wanita UMNO memperlihatkan bahawa ada kursi sekiranya tidak diperhalusi oleh UMNO dengan mudah menyerahkan terutamanya kepada negeri tertentu kepada PAS tanpa ada memberikan keuntungan kepada UMNO, sudah tentulah warlord di kawasan berkenaan tidak berpuas hati dan mereka akan memberikan reaksi tindak balas. Sama ada memberikan protes kepada kepimpinan sekarang ini
iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi akan berdepan dengan tekanan daripada wallet-wallet ini, ataupun sekiranya kita katalah boleh selesai dan menghadapi pilihan raya, sudah tentu akan berlaku undi protes. Jadi ini perkara biasa yang berlaku di kawasan yang dikatakan tidak harmoni di antara hubungan UMNO dan PAS ini, dan saya rasa saya menyangkakan isu itu makin membesar. Berlarutan. Ya. Bagi PAS sendiri, dengan kenyataan awal mereka menghormati keputusan mahkamah, tetapi PAS kita tidak boleh nafikan peranannya mendominasi tertubuhnya Muafakat Nasional, dan berkesan sepanjang pilihan raya kecil kita lihat pasca pilihan raya ke-14 yang lalu, dan mereka bergerak ke hadapan untuk pilihan raya umum ke-15. PAS, di mana kedudukan PAS ketika ini bersama dengan Tan Sri Muhyiddin ataupun lebih cenderung bersama rakan lama mereka yang lebih awal menjemput mereka bersama, iaitu UMNO Barisan Nasional, dengan isu kes yang berlaku pada Datuk Seri Najib sekarang? Pertama sekali, satu kelompok yang menganggap bahawa untungnya bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana mempunyai tokoh ataupun Perdana Menteri yang Islamik jiwanya, secocok dengan naratif kepada perjuangan PAS dan juga mudah untuk meyakinkan kepada pengundi PAS. Manakala satu lagi yang menerokai jalan bersama dengan Muafakat Nasional. Saya nak singgung lagi, seperti mana Datuk Tajuddin kata, dia adalah tokeh kepada Muafakat Nasional. Dia yang berhak untuk meneruskan ataupun menamatkan Muafakat Nasional ini. Dan disifatkan sebagai, sekarang ni PAS sudah berpuas hati dengan jawatan-jawatan yang diterima bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Isyarat ini sebenarnya memberikan konotasi atau memberikan gambaran bahawa sebahagian daripada Majlis Tertinggi UMNO tidak senang dengan pendirian PAS sekarang ini di dalam kerajaan dan memberikan tekanan seperti mana yang tadi, berunding untuk mendapatkan kursi dan sebagainya. Jadi kalau diberi pilihan, adakah mereka kekal bersama Perikatan Nasional atau terus bersama dengan UMNO? Secara strategiknya PAS perlu bersama dengan UMNO. Tetapi sekiranya mereka ingin berada dalam kerajaan dan sebagainya, mereka perlu memilih Tan Sri Muhyiddin. Itu yang berlaku. Tetapi bergerak ke hadapan dengan kes ini akan berlarutan. Kita tahu proses undang-undang akan mengambil masa. Datuk Seri Najib berpeluang untuk mengemukakan rayuan di mahkamah seterusnya di peringkat tertinggi. Tetapi pastinya karier politik beliau akan ada ataupun halangan yang lebih besar. Kita boleh jangkakan apa yang akan berlaku pada masa depan dalam masa terdekat ini? Bagi saya, perspektif UMNO melihat senario ini agak unik. Kerana mereka sudah yakin bahawa dengan naratif mereka mendapat kerjasama dengan PAS, iaitu Perjuangan Melayu, disokong dengan Islam itu mengukuh dan sudah diterima baik. Dengan 6 siri pilihan raya kecil ini berlaku endorsement daripada pengundi terhadap gagasan. Dan itu selari dengan dapatan ilham? Ya, selari dengan dapatan ilham, iaitu undi yang berlaku, undi daripada penyokong PAS berpindah secara solid en blok kepada Barisan Nasional ataupun UMNO. Jadi maksudnya di situ faktanya bahawa perpindahan itu adalah real dan diterima baik. Maksudnya, pada perkiraan dalam isu-isu ini, bagi kami yang meneliti isu ini kepada terutamanya segmen pengundi Melayu, mereka menyifatkan bahawa kejatuhan Barisan Nasional ataupun UMNO tewas dalam pilihan raya lepas adalah hukuman kepada Datuk Seri Najib. Maksudnya mereka tidak pergi detail ataupun secara perinci isu-isu selepasnya. Jadi bagi saya mungkin impak kepada segmen pengundi ini tidak sebesar mana, tapi lebih kepada bagaimana mereka menerima muafakat kerjasama UMNO dan PAS itu lebih sepatutnya digunakan sebagai strategi politik berbanding dengan bagaimana mereka nak meyakinkan isu-isu yang melibatkan yang pertuduhan kepada pemimpin UMNO. Adakah Ilham yakin bahawa segmen pengundi Melayu masih akan merasakan ini satu penghakiman ataupun perbicaraan politik dan mereka tidak ada terkesan langsung untuk menyokong BN walaupun terpaliknya pimpinan utama mereka setakat ini bagi kami melihat kawasan majoriti Melayu ini, ya, mereka tidak sampai ke tahap itu, memadai dengan mereka melihat pada kali ini ialah UMNO perlu mendapat semula kuasa melalui pilihan raya. Okey, bergerak ke hadapan juga Islam, Pakatan Harapan dengan mereka jatuh pada Februari lalu. Adakah ini satu mileage baru untuk mereka bertempur dalam pilihan raya umum ke-15? Saya rasa ini juga menarik kerana PAS sekarang ini dianggap sebagai isu yang berlaku kepada PAS sekarang ini ialah tidak ada isu.
yang mereka perlu laungkan dan perjuangkan, kerana mereka mungkin menumpukan kepada proses untuk mendapatkan kembali mandat rakyat melalui melalui perundingan dan sebagainya. Sehingga bagi saya mereka 3 bulan ini mereka abaikan langsung apa yang sepatutnya mereka perlu membela hak rakyat dan sebagainya. Tetapi mungkin isu ini juga pada hemat saya mereka perlu manfaatkan untuk menjelaskan dan juga bahawa ini adalah perjuangan dalam manifesto mereka. Jadi kalau sekiranya isu ini tidak digunakan sebagai elemen untuk mereka meyakinkan pengundi, saya tidak faham bagaimana Pakatan Harapan menghadapi saat-saat untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti. Di mana agaknya kalau kita boleh bayangkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika ini melihat semua senario ini depan mata beliau? Saya melihat bahawa sebenarnya dari segi politiknya Tan Sri Muhyiddin sebenarnya hilang satu lagi tekanan ataupun tokoh-tokoh yang boleh memberikan tekanan pada beliau, iaitu dengan tidak adanya Datuk Seri Najib ataupun daripada Pekan, maka saingan untuk beliau terus mengemudi kerajaan dan juga bagaimana beliau untuk berunding bagi mendapatkan kursi dan juga mengukuhkan calon sebagai Perdana Menteri, itu bagi saya lebih mudah. Dan mungkin daripada tokoh-tokoh daripada UMNO juga mereka perlu melihat bahawa ini adalah sebagai satu bargaining power, bagaimana Tan Sri Muhyiddin berunding dengan tokoh-tokoh di dalam UMNO untuk maksudnya beliau bersatu. Mencapai bagaimana pengagihan kursi yang menguntungkan di dalam Perikatan Nasional. Dan juga satu mileage bahawa beliau terus mengungkapkan bahawa anti rasuah, government bekerja dengan bersih dan sebagainya. Ya. Sebab kalau sekiranya kalau kita melihat keputusan ini berlaku sebaliknya, sudah tentu tekanan kepada Tan Sri Muhyiddin juga meningkat. Pembangkang juga akan memberikan tekanan kepada beliau. Jadi bagi saya ini juga dalam dilema, sama ada memberikan pertuduhan ini menguntungkan kerajaan ataupun menguntungkan Tan Sri Muhyiddin ataupun merugikan. Tetapi segi politiknya bagi saya umumnya ini juga memberikan nafas lega kepada Tan Sri Muhyiddin untuk beliau terus kerajaannya bebas dalam campur tangan eksekutif di dalam judiciary dan juga campur tangan politik di dalam menentukan untung nasib terhadap rakan dalam Perikatan Nasional sendiri. Terima kasih Saudara Hisamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center. Kita akan terus berbicara tentang isu ini. Rakan-rakan kami akan terus memberikan laporan terkini berkaitan dengan penghakiman yang diberikan oleh pihak hakim berkaitan dengan 7 pertuduhan SRC International kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Teruskan bersama kami di 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.